بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadrusul islamu kama yadrusu washyu thaw hatta yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah wala yusra ala kitabillahi fi laylah fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa tawaifu minan nasi shaykhul kabir wal ajuz yaqulun أدركنا آبا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقول فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة أو كما قال. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai penyimpan kepada rahsia-rahsia Nabi, yang nama dia adalah Huzaifah ibnul Yaman. Dia meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hadis yang akan berlaku ketika mana akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadrusul islamu kama yadrusu washyu thaw. Nabi kata Islam yang ada dalam diri manusia, satu hari nanti Islam tu dia akan yadrus, dia akan luntur, dia akan berkurang. Luntur tu Nabi kata kama yadrusu washyu thaw, seperti mana lunturnya warna pakaian setelah dibasuh demi basuh. Baju baru kita baru beli dengan warna dia cantik, warna dia terang elok.
Tapi bila kita lama pakai, habis pakai kita basuh, lepas tu kita jemur, lepas tu kering, lepas tu pakai pula, lepas tu basuh pula. Lama-lama hak warna yang terang, warna yang menarik itu makin lama dia akan menjadi pudar. Nabi kata macam itulah agama Islam ni. Dulu waktu mula-mula Islam dimasukkan ataupun Islam mula mai ke tanah Melayu ni, ramai orang yang pegang Islam tu hebat. Waktu tu kalau kita dengar ada orang yang cuba kacau Islam, maka semangat orang Islam ni akan membara. Tapi semangat tu makin lama makin luntok, makin lama makin kurang. Kalau tuan-tuan ingat cerita tentang Natrah yang satu ketika dulu ni heboh disebut dalam masyarakat kita, khususnya di Malaysia ni, yang Natrah tu cuba dikristiankan kembali selepas daripada Islam. Semua orang pakat tahu, semua orang pakat nak mangkit, nak tunjuk untuk mempertahankan akidah Natrah ni. Yang tu waktu tu. Tapi bila mai tuan-tuan lah ni, tuan-tuan tengok, kita duk dengar kata dia tu dulu Islam, lah ni dah tak Islam dah, keluar daripada agama Islam seorang demi seorang, seorang demi seorang. Bukan kita pernah dengar 1K, kita pernah dengar 10K, kita pernah dengar 100K, kita pernah dengar 1000K orang keluar daripada Islam. Sudah tidak ada tindakan dan semangat Islam yang macam mana dulu. Nabi kata macam tu. Sehingga kan Nabi kata apa? Hilangnya Islam dalam diri manusia itu hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusuk wala sadaqah. Sehingga kan Islam tu hilang daripada diri seseorang tu sampai seseorang tu dia tak tahu apa benda yang dikatakan puasa. Kalau dia tahu puasa tu pun dia kata makan dan tak minum, tapi dia tak tahu apa hikmah Allah Ta'ala suruh puasa. Dia tak tahu hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Sampai dia duk jadi penin, batai tak batai, dia jadi macam tu. Tuan-tuan, hari ini berlaku. Hari ini berlaku. Dan Nabi kata bukan takat dia tak tahu puasa, nama dia Islam tapi dia tak tahu apa benda puasa. Wala salatun, dan dia orang Islam tapi dia tak tahu apa tu semayang. Dia tak reti semayang. Kalau dia reti semayang pun apa hukum hakam yang berkaitan dengan semayang dia tak tahu. Bila Tok Imam batai, hak belakang ni duk jadi kelang kabut, tak tahu macam mana nak selesaikan. Hak duk belakang pun duk senyap, Tok Imam dah keluar daripada masjid, pas mana hala start mutu balik rumah dah batai. Kita duk berdiri dah gumana ni. Dulu waktu semayang rapat boleh duk sigung orang ya. Tapi dah semayang renggang-renggang ni lagu mana? Duk berdiri lama. Lah kita balik kot. Seorang bunyi lagu tu bakal keluar balik pergi ke semua. Tak boleh nak selesaikan. Tuan-tuan perasan tak benda macam tu? Tu orang yang semayang, orang hantar semayang. Dan Nabi kata wala nusuk. Orang ramai tak tahu soal ibadat pun dia tak tahu. Berapa banyak di kalangan kita yang masuk ke dalam masjid, dia tak tahu apa benda yang kita nak buat dalam masjid. Berapa banyak di kalangan kita yang ketika mana mai hari-hari raya, mai hari raya korban dan sebagainya, dia tak tahu apa benda kita perlu buat dalam waktu korban tu. Tuan-tuan, itu berlaku dalam masyarakat kita. Wala sadaqah. Nabi kata ramai orang yang nama dia Islam tapi dia tak tahu apa benda sedekah, apa benda zakat, apa benda wakaf, apa benda yang perlu kita keluarkan, dia tak tahu. Dia ada duit, dia tak reti duit tu nak buat macam mana. Dia duk perhabis duit dengan perbesar rumah, dia duk perhabis duit dengan beli kereta besar, dia duk perhabis duit dengan beli tanah dan sebagainya, tapi nak pi ke hala Islam ni dia tak reti. Sampai orang kata hantar bagi kat masjid sikit kan. Dia kata nak bagi apa kat masjid? Tak lah, hang boleh buat wakaf ke apa ke? Dia kata boleh ke dia? Dia tak tahu, tuan-tuan sekalian. Sedangkan nama dia adalah Islam. Tuan-tuan main renjak depan sikit macam ni. Main tak ni. Kau duduk nampak rapat dah belah. Main renjak main. Hak belah sini main tak ni sikit kan. Main tak ni. Duduk dekat bakso ni pun tak apa main renjak.
Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yusra ala kitabillahi fi lailah fala yabqa fil ardi minhu ayah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata Quran ni orang makin lama makin jahil Quran. Allah Taala akan cabut dalam diri manusia itu orang hak reti Quran ni makin lama makin berkurang, sehingga kan dihilangkan Al-Quran itu pada satu malam, dan pada besok hari tidak ada ayat satu pun yang Allah Ta'ala tinggalkan di atas dunia ini. Apa makna dia tuan-tuan sekalian? Kalau kita muhasabah tengok dalam keluarga kita, berapa banyak orang yang pandai baca Quran? Metang kita mungkinlah kita duduk mengaji apa semua, kita tahu Quran. Tanya isteri kita, dia kata dia pun dulu duduk mengaji Quran. Dia turun main anak-anak kita, dia turun main cucu kita. Kadang-kadang kita sendiri Quran ni kita tak tahu, bukan tekan nak baca, tak reti nak baca, tu satu. Dan Quran ni pun kita tak reti nak beza yang mana satu Quran, yang mana satu nasyid Arab, yang mana satu syair Arab. Tak reti nak beza tuan-tuan sekalian. Ini bahaya. Sebab apa? Itulah yang terjadi apabila Islam mula luntur daripada jiwa kita, daripada diri kita. Dan Nabi kata di saat itu, wa tabqa tawaifu minan nasi syaikhul kabir wal ajuz. Yang tahu tentang Islam, yang tahu tentang agama Islam, tinggal orang tua ya. Hak orang muda-muda ni pakai tak reti langsung tentang Islam. Hak tua tu pun bila pergi tanya kepada mereka tentang Islam, mereka akan kata apa? Adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fanahnu naqul. Hak orang tua ni pun bila tanya, pakcik Islam ke? Saya Islam. Islam ni pakcik tahu tu benda apa? Dah pak saya dulu Islam. Yang saya tahu pak saya dulu pernah sebut la ilaha illallah. Sebab tu hari ni saya sebut. Kalau pak saya dulu tak pernah sebut kalimah tu, hari ni belum tentu saya menjadi orang Islam. La ilaha illallah tuan-tuan, semua orang boleh sebut. Tapi bila duk pergi korek tanya tengok, tahu tak apa makna kalimah tu? Dia kata tak tahu. Yang saya tahu saya sebut ya. Tak nampak benda ni, tapi dekat saya duk nampak dah. Kita di pejabat agama, semua pejabat agama, tak kira SPS ke SPT ke kepala batas ke Batu Timur Laut dengan Barat Daya. Lah ni bila orang-orang muda dia sudah mendaftar untuk nak menikah. Sepanjang PKP ni kita tak ada kursus kahwin untuk ceramah kat depa, kita tak ada. Maka kita tukar daripada kursus kahwin kepada temuduga khas. Mereka masuk dalam 10 orang, kita akan tanya soalan-soalan basic tuan-tuan sekalian. Tanya soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3, letak nombor sampai 10 orang. Jadi PTA, pegawai takbir agama akan duduk tengah-tengah, dia nanti akan tanya, ni nak menikah ni? Tuan-tuan, saya pengalaman saya 2 sesi, 3 sesi bersama dengan saya baru ni, kita tanya soalan, Allahu Akbar, amat menyedihkan kita hak nak menikah orang-orang muda ni. Bila kita tanya, tahu tak mengucap macam mana? Tahu, mengucap tengok, dia pun mengucap, okey, apa makna dia? Dia jadi blur. Saya kata jangan duk rasa stres. Mungkin dia tahu makna dia, tapi bila kena tanya macam tu dia jadi takut, gelabah apa semua, dia tak ada jawapan. Okey, kita pergi kat orang lain pula tanya. Tuan-tuan, saya tanya semayang jenazah ada berapa rakaat abang? Dia kata ada 2 rakaat. Jahanam. Betul ke ada 2 rakaat? Betul. Pernah semayang ke? Pernah pula dah. Abang tahu tak rakaat tu makna apa? Dia duduk geleng. Rakaat tu makna dia rokok. Jadi semayang jenazah ni ada rokok ke? Dia mula duduk blur dah. Saya kata, kalau semayang jenazah ada rokok, orang buat hang lagi bagi jadi jenazah. Tuan-tuan, ni hak nak menikah ni. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ambillah peranan sama. Kita ada anak perempuan kata, ayah esok ada orang nak mai tengok cik, kawan cik nak mai tengok. Tuan-tuan, kita interview dulu dia. Sebelum interview kita pun kena mengaji jugalah. Sekali takut, sekali dia duk tanya kita balik, dengan kita pun terlepas, dengan kita pun terbalik kuang. Tanya dia cukup.
Kata semayang ada berapa waktu? Allah pakcik, ada katanya soalan tu 16 waktu jahanam. Tuan-tuan, kita terkejut. 16 waktu? Dia kata 16 waktu hang duk semayang selalu. Saya semayang, dia kata 16 saya semayang. Nampak lagu ni mau duk pambat dengan penyapu bang. Hampir belah keluar, aku nak cari menantu lain. Tuan-tuan, jangan pasal dia bawa main kereta besar, dia pakai pakaian yang kemah, dia duk bagi kat kita, tabung kat kita dengan macam-macam perhiasan dunia, menyebabkan kita tak nampak semua benda tu. Tuan-tuan, bila kita dah mula tak nampak benda tu, ni akan berlaku. Apa dia? Ketika mana ditanyakan kepada orang tua-tua ni, tanya ni, apa ni Islam ke? Dia kata kami hanya tahu la ilaha illallah sebab mak bapak kami sebut, pasal tu kami sebut. Hari ni tuan-tuan sekalian, kita duduk semayang hari ni pasal apa? Pasal mak pak kita dulu semayang, dia suruh kita semayang, pasal tu hari ni kita semayang. Tapi bila kita tanya, pakcik tahu dah, makcik tahu dah yang kata semayang tu nak kena baca apa, yang kata semayang tu apa benda makna kepada semayang, kita tak tahu. Hak kita duk pegang ni benda dulu, hak kita duk pegang ni benda yang kita amalkan dulu, tu pun pasal mak pak kita buat, pasal tu kita buat. Tuan-tuan nampak tak? Ini yang sebut oleh Nabi SAW. Bila Nabi habaq macam tu, sahabat Nabi Huzaifah, dia cerita, kata hadis Nabi cerita macam tu, maka mangkit satu orang sahabat yang bernama Silah. Sahabat ni tanya, wahai Huzaifah, Nabi kata macam tu, depa ni orang tua-tua ni yang kata Islam ni hanya tinggal pada nama, hanya tinggal pada kalimah la ilaha illallah, ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqah. Kalau mereka ni hanya tahu kalimah la ilaha illallah, mereka tak tahu apa tu semayang, mereka tak tahu apa tu puasa, mereka tak tahu apa tu ibadat, mereka tak tahu apa tu sedekah. Apa faedahnya kalimah tu pada mereka? Apa untungnya kalimah tu pada mereka? Sedangkan mereka ni tak semayang, puasa pun tak reti, zakat pun tak tahu menatang apa, ibadat apa pun mereka tak tahu. Yang mereka reti hanyalah la ilaha illallah, nama saja Islam. Itu sahabat tanya kepada Huzaifah. Ada manfaat tak? 3 kali ditanya kepada Huzaifah fa'arada anhu Huzaifah tak mau jawab soalan ni. Dia tak mau jawab. Dia kalih pi kok lain muka. Kau ni tanya kali kedua, dia kalih pi kok ni. Kau ni tanya kali ketiga. Bila kali ketiga ditanya soalan itu, kemudian apa kata Huzaifah? Ya Silah, wahai Silah, hang tanya kat aku soalan ni. Kalimah itulah tunjihim minan nari thalatha. Walaupun mereka tahu kalimah tu saja, kalimah itulah yang akan menyelamatkan mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa maksud dia? Maksud dia apa tuan-tuan? Kita bertuah menjadi orang Islam. Walaupun kita tak erti apa pun, semayang apa pun tak erti, Allah Ta'ala tetap menyelamatkan kita daripada api neraka. Pasal apa? Kerana kalimah la ilaha illallah itu tidak kita buang, tidak kita tinggalkan daripada kehidupan kita. Tuan-tuan, ini nak kena pesan kepada diri kita, kita pesan kepada keluarga kita. Hang macam mana susah sekalipun, hang jangan gadai kalimah la ilaha illallah. Hang macam mana teruk sakit sekalipun, hang jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dia apa tuan-tuan? Akhir zaman seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, itulah yang berlaku. Islam makin lama makin luntur. Agama Islam dalam kehidupan seseorang makin lama menjadi makin hilang sinar dia. Disebabkan apa? Kita sendiri tidak menjaga Islam itu. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, kata dia Nabi SAW bersabda, yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum 'amirah wa hiya kharabu minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud atau kama qala. Hadis dhaif rawahul Baihaqi. Dan hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitab dia Silsilah Ad-Dhaifah.
Apa makna hadis ni? Kata Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Siapa Ali ni tuan-tuan? Sayyidina Ali ni dia merupakan khalifah yang keempat selepas daripada Sayyidina Osman Ibn Affan. Siapa dia Ali ni tuan-tuan? Sayyidina Ali dia merupakan sepupu kepada Nabi SAW, anak kepada pak menakan Nabi yang bernama Abi Talib. Siapa dia Ali ni tuan-tuan? Sayyidina Ali ni merupakan menantu kepada Nabi SAW yang menikah dengan anak dia yang bernama Sayyidatina Fatimah. Tuan-tuan, ini Sayyidina Ali. Dia meriwayatkan hadis ni, dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata yushiku an ya'ti 'alan nasi zamanun. Nabi bercakap zaman dia 1400 tahun yang lalu. Nabi kata dah mula hampir dah satu zaman yang akan mai kepada manusia. Mula hampir dah satu waktu yang akan mai kepada manusia. Nabi kata dekat. Yushik makna dia dah sampai dah hampir-hampir mai dah. Apa dia akan berlaku pada zaman tu? Nabi kata di saat itu la yabqa minal islami illa ismuh. Nabi kata tidak kekal Islam itu hanyalah pada nama saja. Ni orang tua-tua duk kata dia tu nama ya Islam, kata Arak apa semua tunggang. Tuan nampak tak lagu tu? Harap Islam, nama Islam IC je. Tuan masa nak? Orang tu duk cakap macam tu. Dia kata dia tu Islam ya, tapi pergi tengok semayang apa pun tak erti Anak dia pun tengok berapa banyak lah anak dia. Anak perempuan dia orang duk tunggang, orang duk bawa pergi mata. Lepas tu lagi boleh cucu free lagu tu. Lepas tu cucu pun tak tahu pergi ke mana. Tengok jadi lagu mana, tunggang terbalik habis-habis. Tuan-tuan, ada tak ada dalam kehidupan kita macam tu? Ada. Hak jenis macam ni. Nama ya Islam. Hari Jumaat ni tak pernah nampak muka. Tuan-tuan, kita ni orang Melayu ni, walaupun paling-paling koman tak semayang pun, Jumaat dia mai. Ni, orang kata Melayu ni paling-paling koman ni, Jumaat mai. Paling-paling lagi koman, Jumaat tak mai pun, raya mai. Semayang raya pun tak mai. Tuan-tuan bosan nak jenis macam tu? Allahu Akbar. Penin kita ni dengan keluarga. Kita pun tak tahu keluarga dia. Hai tuan-tuan, ada tak ada dalam kehidupan kita? Tuan-tuan sodok angguk memang ada, tapi tak tahu belah mana. Kalau ada belah baganyok ni, pakai duk minta lindung, ya Allah jangan bagi kena kat keluarga aku. Nanya pada nama, Islam tu pada nama ya. Dan kata Nabi SAW, wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Dan Al-Quran itu tidaklah hanya kekal, melainkan hanya mushaf dia saja, Quran tu saja. Orang nak pergi pegang baca, orang tak biasa baca dah. Orang nak pergi pegang baca, orang dah tak ada, tak ramai nak baca Quran ni. Tuan-tuan duk tengok tu Quran duk atas rak tu. Kalau tuan-tuan tanyalah, agak-agak cap jari kita pernah nak pegang Quran tu. Duk buat garu kepala lah kita. Mana lagi rak? Tu pun rak punya duk ada. Di luar punya duk ada Quran. Agak-agak lah. Ustaz, apa tanya soalan leceh macam tu? Dalam handphone kan ada Quran. Dia kemas balik tuan tu. Baru gaya nak buka Quran ni, orang hantar WhatsApp mai. Duk mana? Jahanam. Jawab duk mana tu, Quran pakai tinggal tepi lah. Betul tuan-tuan, jangan nampak di masjid, di rumah kita. Di rumah kita ni agak-agak Quran tu kita pegang waktu bila? Pegang waktu bulan puasa, tu pun ketak tangan pegang. Quran tu pun dia berasa geli, pasal setahun tak kena pegang. Ya Allah. Entah. Satu. Lepas tu kata Nabi SAW, cerita Quran tu ada tak ada zaman kita ni? Jangan duk tanya orang lain, kita tanya diri kita tengok. Hak Nabi duk sebut benda ni, hari ni aku baca Quran tak? Kemarin aku baca Quran tak? Minggu ni aku pegang tak Quran? Bulan ni aku pegang tak Quran? Tahun ni berapa juih dah aku dah habis? Tahun ni berapa banyak ayat Quran hak aku baca? Boleh faham tuan-tuan? Balik lagi duk pergi tanya bini tengok. Hang Quran baca lama mana? Dia buat dia buat lagu tu. Tuan-tuan bila nak di masjid lah. Dan kata Nabi, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Yang kata masjid ni amirah, masjid ni tersergam indah. Orang pakat duk berebut nak pegang masjid. Tetapi sayangnya masjid itu wahia kharab, masjid itu sunyi dan kosong daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Pakat nak kebut masjid. Tambah kita pula di Pulau Pinang, lah ni orang dah mula hantar dah borang penyambungan masjid, penyambungan imam, penyambungan bilai, tok siak dan sebagainya. Sikit hari lagi akan ada pemilihan qaryah untuk nak pilih masjid. Tuan-tuan, nak pilih masjid, berebut-rebut nak pilih masjid. Bila dapat masjid, apa yang mereka buat? Sebab tu Nabi kata, wahya kharabu minal huda, kosongnya masjid itu daripada hidayah. Kosong, tuan-tuan. Bila dah orang lain dah ambil masjid ni, hak pemegang dulu ni tak main ke masjid dah. Apa ni tuan-tuan? Masjid ni bukan kita punya. Siapa pegang pun biar pergilah. Kita tak puas hati, kita tak suka pun, bukan mereka punya masjid. Boleh faham tuan-tuan? Jegel buat ke mana? Dah jadi PTA lah ni kan. Benda tu. Pejabat saya minta maaf sampai ke hari ni kerja duk main Jawatankuasa Korea, duk main cerita ni. Kawan ni tak kena, kawan ni tak kena, bergaduh sama-sama. Penin tuan-tuan sekalian. Saya doa abang kat mereka, kita semayang imam yang satu, kita semayang waktu yang satu. Betul tak tuan-tuan sekalian? Ada tak ada orang hak Jawatankuasa masjid, dia semayang waktu zuhur, tiba-tiba hak tak puas hati kat Jawatankuasa, dia pergi buat semayang asar dulu. Ada dua imam, tang ni imam, luar imam. Hak imam luar semayang asar, hak sini semayang zuhur. Ada tak ada? Tak ada. Maknanya semayang tu sekali, tetapi hati kita pasal tak boleh nak sama. Ni Nabi sebut ni, bukan Ustaz Luqman kata, Nabi kata ni. Nabi kata masjid tu indah, masjid tu buat macam-macam, tapi sayangnya hidayah tak ada. Semua orang bila mai ke masjid, orang nak apa yang masjid boleh bagi kat kami, bukan orang nak bagi apa yang masjid perlukan daripada kami. Kami nak bantu masjid ni. Kalau ada macam tu tuan-tuan, Allahu Akbar, maknanya imarah masjid tu cantik. Tuan-tuan boleh berjalan kat Pulau Pinang ni, masjid hak elok-elok apa semua, try masuk duduk dalam tengok. Kata elok masjid tu. Mayang-mayang subuh tinggal tok bilai dengan tok imam ya. Hak lain pas mana? Hak lain kalau dengan kerja, tok bilai pun dia cover balik jemaah dia. Kerja tahu nak, kerja atas katil. Kerja duk lain dah. Dan kata Nabi SAW, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama, min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'un. Dan orang-orang alim di saat itu pula menjadi orang yang paling jahat sekali di kalangan manusia ni, yang berada di bawah naungan langit. Sebab apa? Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'un. Daripada mereka keluar fitnah, kepada mereka fitnah itu dikembalikan. Kalau tuan-tuan mai dengar ulama-ulama yang duk mengajak di mana-mana masjid ke apa semua, tak ada benda lain nak menyalahkan kawan tu, nak menyalahkan kawan ni. Tak ada ulama dah, korang dah yang nak ajak mai sama-sama kita berkawan, mai sama-sama kita duduk dalam satu jemaah. Tak ada. Kawan ni salah, kawan ni salah, dia tu tak betul, dia ni tak betul. Tuan-tuan, ada tak ada benda macam tu? Jangan duk angguk ada. Tuan-tuan buat sendirilah penilaian. Bila kita dengar, dia ni ustaz ni duk mengajar ni, lagu nak ajak orang bergaduh ni. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan, yang ni yang kita takut disebutkan oleh Nabi SAW. Dan hadis ni adalah hadis dhaif, riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Kesimpulan daripada hadis nak abang apa tuan-tuan, itulah cabaran, itulah dugaan dan juga cobaan yang Allah Ta'ala bagi kat kita umat akhir zaman ni. Tuhan bagi kita akal, Tuhan bagi kita pemikiran. Tenunglah jauh-jauh, ambillah ibarah ataupun ambillah peringatan. Yang mana elok untuk diri kita, kita ambil. Hak mana tak elok, kita buang pergi tepi tuan-tuan sekalian. Sebab kita semua nak mati dan kita semua akan berbalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan, kita buka kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muhimmah fi Ilmil Hadis. Kita duduk dalam muka surat 23, betul ya? Muka surat Jawi 23. Manakala Rumi muka surat apa? Betul? Ya. 76. Okey. Jawi 23, muka surat Rumi 76. Boleh faham tuan-tuan? 23 76. 23 76. Hak geng nakai dia tulis siap dah dalam telefon. Esok kami nak pergi tikam di Bukit Tengah kata.
Tikam-tikam boleh 5,000. Panggil ustaz pula makan buat kenuri. Ni celakui punya orang. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tuan-tuan, kita masih lagi berada tentang ataupun bab yang menceritakan di antara tujuan kepada menikah tu apa adalah untuk nak mendapatkan anak. Dan anak yang kehendaki di sini adalah anak-anak yang saleh. Samalah saleh ataupun salihah, benda yang sama. Semua orang nak anak yang saleh. Kan, ajak tuan-tuan sekalian, ajak macam mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, doa Nabi Allah Ibrahim ketika mana isterinya Sarah. Nabi Allah Ibrahim dia ada 2 isteri kan. Nombor 1 nama dia Sarah, nombor 2 nama Hajar. Kan, Hajar. Sarah ni tuan-tuan sekalian disebut dalam Al-Quran sebagai ajuzun aqimun, iaitulah wanita tua yang ajuz dan juga aqim, mandui. Dah lah tua, mandui pula, memang tak boleh beranak. Tetapi oleh kerana mereka tahu tua dan mandui itu bukan halangan untuk mereka nak dapat anak, kerana yang memberikan rezeki dan anak tu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Tua tapi macam mana pun kalau Tuhan kata beranak. Maklum tu lama tak nampak beranak tu. Beranak umur apa? 89 lah dia pun. Celah mana pun kita tak tahu. Benda tak mustahil. Boleh faham tu sekalian? Pak Long tu bawa siapa? Bawa cicit kan? Cicit apa anak dia? Anak dia. Pak Long tu pun umur dekat 76 dah. Bawa anak kecil, tuan sekalian. Duk pergi beli susu Dash Lady ke apa ke. Kan? Baik. Allah Ta'ala bagi kepada dia antara doa yang dia selalu baca apa? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan kepada aku anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Tuan-tuan boleh ikut tak saya baca ni? Okey, tuan-tuan ikut nah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Tuan-tuan ulang doa tu, nanti baca. Boleh nak? Ajak kepada diri kita, ajak kepada ahli keluarga kita. Kan? Baru menikah, anak kita baru menikah, abang ke dia, hang baca doa ni. Tuan-tuan, apa makna dia? Rabbi habli, ya Allah ya Tuhan aku, kurniakanlah kepada aku minas salihin. 2 benda kita minta. 1 kita minta zuriat, 1 kita minta anak. Yang kedua kita minta anak yang keluar daripada diri kita, daripada isteri kita itu adalah anak-anak yang saleh. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bila dia baca benda ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia di kalangan anak-anak dia juga para nabi. Antara dia siapa dia? Nabi Allah Ismail alaihi salam, anak dia. Dan daripada keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ismail sampailah kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun dia keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tu dia yang kata doa tu. Jadi kita minta doa tu bukan untuk kita saja, bukan untuk anak kita saja, tapi akan turun daripada anak kita juga, iaitu keturunan kita, keturunan yang saleh. Boleh faham tuan-tuan? Yang tu kita minta, biar Allah Ta'ala yang bagi kepada kita, dan kita tidak pernah putus asa dengan minta doa kepada Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, bermula murad. Murad ni bukan nama orang murad. Murad ni yang dikehendaki di sini. Tuan-tuan tulis lagu tu. Murad ni makna dia yang dikehendaki. Bermula murad dengan anak yang saleh di dalam hadis tersebut itu, kan kita baca hari itu hadis tiga benda yang Nabi SAW sebut. Nabi kata idza matal insan, apabila meninggalnya seorang manusia itu, inqata amaluhu min thalathin, maka terputihlah amalan dia, melainkan pahala yang akan sampai kepada dia tu ada 3 benda aja. Yang pertama, sedekah jariah dia. Kalau dia sedekah jariah, sedekah tu akan sampai kepada dia walaupun dia dah mati lama mana pun, pahala nanti akan sampai. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bagi manfaat pada dia. Dia pesan kepada orang, dia pesan kepada anak-anak dia, hampa semayanglah. Walaupun dia dah meninggal, anak-anak dia tetap meneruskan semayang amalan tu. Setiap kali dia perbuat amalan tu, pahala akan sampai kepada kita, tuan-tuan sekalian. Lepas itu pesan kepada anak-anak kita, pesan mereka suruh buat baik, pesan mereka suruh sambung silaturahim, pesan mereka suruh baca Quran, pesan mereka suruh mai ke masjid, pesan dekat mereka suruh buat keluar zakat, buat keluar sedekah dan sebagainya. Tiap kali mereka buat benda baik itu, pahala nanti akan sampai kepada kita.
Boleh faham tuan-tuan? Pesan yang tu kepada anak-anak. Tak apalah nak pesan hak lain pun, jaga harta, jaga tanah, kita pesan juga. Tapi benda ni aku nak abang kat hang, walaupun tanah kita banyak apa semua, hang jaga bagi elok, hang jangan duk gadai. Pasal apa? Kalau duk gadai lah nak dapat balik payah zaman lah ni. Boleh, bukan tak boleh pesan. Elok pesan macam tu. Tetapi pesan juga dalam-dalam hang duk jaga tanah ni, hang jangan lupa bawa keluar zakat harta, sebab harta tu harta kita. Bawa keluar zakat tu. Hang sedekah bagi kau orang, bila ada duit sedekah bagi kau orang. Pasal kita ada harta yang banyak. Tiap kali anak kita buat benda tu, pahala nanti sampai kat kita. Boleh faham tuan sekalian? Jangan tinggalkan zuriat yang tidak soleh. Jangan tinggalkan zuriat yang tak tahu apa dengan agama ni. Nanti kita akan rugi ketika mana duduk dalam kubur seorang-seorang tuan-tuan. Baik. Jadi yang ketiga Nabi kata apa? Waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kita. Itu doa anak yang soleh. Sebab tu tuan-tuan, saya habaq kat tuan-tuan bulan lepas kalau tak silap saya. Waktu saya duk jadi tu imam masjid daerah Barat Daya balik pulau dulu. Ketika mana pak meninggal ataupun mak meninggal, saya nanti mereka akan nampak saya, mereka akan suruh saya jadi imam lah. Kan mereka tengok, Ustaz Luqman ni Ustaz jadi imam saya akan tanya mana anak dia. Dia kata tu anak dia dah, panggil anak dia mai. Awak tak jadi imam pasal apa? Saya tak biasa Ustaz. Memanglah tak biasa, mak hang pun meninggal kali ni ya. Bukan mak hang pernah meninggal sebelum ni. Dah saya tak apa nak erti. Saya suruh dia jadi imam juga. Pasal apa tuan-tuan? Doa di dalam semayang jenazah yang dia baca itu, Allah Ta'ala akan terima terus dan bagi kepada mak dia. Doa saya belum tentu Tuhan terima. Doa orang hak mana geng-geng USM. Tahu geng USM? Unit semayang mayat punya. Kan duduk dalam lori nampak mata ya. Dah nak naik van tak ada waktu tu. Pakai duduk dalam lori, pakai duduk bersila nampak mata ya. Kan pakai duk semayang apa semua, depa pun kira duk kuat lagu tu. Depa kata semayang di balik pulau ni kira keluar tak ada pengawal istana duk tunggu. Kan macam di sini tak tahulah. Maknanya sambil duk semayang duduk gelin di pintu, kok ada orang tunggu dengan envelope warna biru. Keluar tak ada apa, dia kata jam, dia kata aku pergi tempat lain pun boleh daripada duk mai aku sini. Tuan ada jenis macam tu. Jadi hak semayang jenis macam ni tuan, agak-agak doa depa ni sampaikan kepada mayat. Yang sampai apa ni? Anak yang saleh ni. Dia jadi imam, Allahu Akbar. Lepas dia baca Fatihah, lepas dia selawat ke atas Nabi, mai kepada takbir yang ketiga, dia baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tu kepada pak dia. Ya Allah, ampunilah dosa pak aku ya Allah. Allah Ta'ala ampun dosa pak dia. Ya Allah, Allahumma arhamhu. Ya Allah, bagilah rahmat pada ayah aku ya Allah. Allah Ta'ala merahmati mayat pak dia. Ya Allah, wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, bagilah kemaafan kepada dia, keampunan kepada dia ya Allah. Dia baca hak tu ni, anak kita ni. Bila dia baca yang tu tuan-tuan, kita hak duk meninggal ni Tuhan ambil semua. Apa yang Tuhan nak bagi bala semua Tuhan angkat. Pasal apa? Pasal anak yang saleh yang mendoakan hang. Selesai tuan-tuan sekalian. Lah ni nak cari hak tu yang payah nak berjumpa ni. Bila kita mati pesan kepada anak kita ada 4 orang lelaki salah seorang daripada dia. Habaq ni hampa 4 beradik ni, aku nak abang ke hampa, bila aku mati aku nak di kalangan hampa 4 beradik ni untuk jadi imam kepada mayat aku. Aku tak mau orang lain. Biar anak fikir sendiri. Dia kata apa ya buat leceh ke tu? Dia buat leceh pula kata kat dia. Apa ya buat leceh ke tu? Kami tak pernah semayang jenazah apa semua ni, suruh mereka belajar. Dan kita pun kena belajar sama. Buat dia bertanya pula, ayah semayang jenazah ni berapa rakaat? 4 lah, 4 rakaat pula kita bubuh aman puih. Jaga tuan sekalian. Kita pun nak kena ada ilmu. Bila kita nak anak yang soleh, kita kena mengaji. Boleh faham? Baik. Dan dia kata apa? Bermula murad ataupun bermula yang dikehendaki dengan anak yang soleh di dalam hadis yang tersebut yang saya baca 3 tadi ni. Apa dia? Iaitulah anak-anak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, anak orang Islam. Walaupun anak kita ni dia tak Islam, tuan-tuan. Dia tak Islam anak kita ni. Dia bukan orang Islam, tapi dia bagus dengan kita. Adakah doa dia Tuhan terima? Tuhan tak terima doa dia. Kita Islam, anak bukan Islam. Anak tak sama akidah dengan kita. Walaupun hang baik macam mana sekalipun, doa hang tidak diterima oleh Allah, melainkan doa anak-anak orang yang akidah tu Islam sama dengan kita.
Boleh faham tuan-tuan? Dan dia kata apa? Kerana doa orang yang mukmin bagi ibu bapanya itu memberikan manfaat sama ada ia saleh ataupun fasik. Kalau dia berakidah Islam, dia ni orang fasik pun, ketika mana dia berdoa dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, sudah pastilah pahala tu akan sampai kepada pak dia. Anak kita Herod pergi macam mana sekalipun, kalau dia angkat tangan, ya Allah ampunilah dosa ayah aku ya Allah, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan terima doa dia. Boleh faham lah? Kan? Buruk macam mana sekalipun anak kita, waktu dia berdoa kepada pak dia, Tuhan akan terima doa tu. Maka iaitu diberi pahala akan ibu bapanya itu dengan sebab doa anaknya, dan sekalian kebajikan anaknya itu sampai pahalanya itu akan ibu bapanya. Anak kita buat benda baik pula. Sebab apa? Atas dunia dulu kita pesan kepada dia, jangan tinggal semayang, hang buat elok-elok, hang baiklah dengan orang. Dia buat amalan baik itu, pahala nanti akan sampai kepada kita. Boleh faham tuan sekalian? Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, Datuk Almarhum Datuk Hassan Din Al-Hafiz, kan, dia adik kepada Harun Din, tuan-tuan kenal kan? Macam mana sahabat saya Ustaz Azhan, anak dia sendiri, anak Datuk Hassan Din pun, dia pun cerita. Dia kata baba, ketika mana baba sakit sebelum nak meninggal, ada benda yang baba suruh pesan selalu kat kami. Apa dia? Hampa jangan tinggal semayang. Yang tu ya, hampa jangan tinggal semayang. Yang tu tuan-tuan sekalian. Kita waktu sakit nak buat apa dah? Nak abang apa dah waktu sakit? Nak abang ke anak, nanti aku sihat ni, hanya jangan lupa bawa aku pergi danok. Nak pergi danok pula jelas tu. Danok apa hari hang sakit teruk lah. Abang tak, aku tak tahulah aku nak hidup ke aku nak mati, tuan-tuan. Macam baru ni apa? Hari ni lah, meninggalnya satu ulama yang duk ada dekat dengan Perik Panjang tu, Caruk Salang, Pondok Caruk Salang. Apa nama? Tuan Guru Haji Rifai. Nampak tuan sekalian? Kita lah ni makin ulama-ulama makin lama makin duk hilang lah ni. Nabi habaq apa? Allah Ta'ala akan cabut ilmu tu dengan dicabutnya para ulama, dengan dimatikan para ulama. Habis tuan sekalian, makin lama makin kurang dah tok guru hadu ada di kalangan kita ni. Makin lama makin hilang lah. Kan hadu ada jenis tok garu macam saya ni ramai lah. Kan nak di merapu ni ramai tuan sekalian, tapi hak tu guru hak cakap kalam dan ni Allahu Akbar, dia bercakap sikit kita dengar-dengar ni, masuk ni ke dalam hati kita ni, Allah kalam dia ni. Walaupun dia ni tak apa nak reti pidato, tak apa nak reti buat lawak dalam kuliah dia, tapi tiap kali dia buka kitab, dia baca, tuan-tuan sekalian, kita dengar ni, ya Allah, menyusuk dalam hati ni. Dia bukan nak cerita apa pun, dia nak cerita bab makan je. Dia kata, tuan-tuan, waktu kita nak makan, hendaklah kita basuh tangan dulu. Kita dengar-dengar, Allah basuh tangan. Oh, dia jadi dulu tu. Tuan-tuan, bila kita nak makan, kita makanlah, ambillah benda yang duduk dekat dengan kita. Kita ingat benda tu. Ini kata kalam ulama, tuan-tuan. Ia menyusuk dalam diri kita dan kita beramal benda tu. Ya Allah, kan? Baik. Lepas tu dia kata apa di sini tuan-tuan sekalian? Dan setengah daripada faedah dapat anak itu, iaitulah menjadi manfaat bagi ibu bapaknya pada hari kiamat. Antara dia hari kiamat nanti anak kita jadi manfaat dekat kita. Apabila matinya anak itu pada ketika kecilnya, apabila anak tu meninggal waktu kecil. Apabila anak tu meninggal waktu kecil, tuan-tuan sekalian, jangan kita duduk orang kata apa? Duk bersalah Tuhan pula. Allah, ya Allah, depa lah tak ada anak, duk tunggu 30 tahun dah anak, tiba-tiba dapat anak pula, jantung berlubang pula. Tuan-tuan nampak lah lagu tu? Lepas tu anak dia pun dan hidup dan seminggu je, lepas tu mati. Ya Allah, kan? Awaklah Tuhan bagilah hidup lama sikit, awaklah yang Tuhan buat macam tu. Jangan duk kata lagu tu. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Ni hadis Nabi apa? Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannah." Artinya bahawa sesungguhnya kanak-kanak yang kecil itu, yang mati itu, menarik ia dengan kedua ibu bapaknya itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan cerita dengan lebih detail lagi. Tuan-tuan, kita duk baca dalam Al-Quran surah apa? Surah Insan. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Yang kata yatufu alaihim wildan. Wildan ni siapa tuan-tuan? Wildan ni pelayan-pelayan dalam syurga. Ibnu Kathir kata apa? Pelayan-pelayan dalam syurga itu budak-budak kecil. Yang budak-budak kecil ni siapa? Depa ni adalah budak-budak yang mati waktu kecil, dan depa ni jadi pelayan.
ketika mana Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril, malaikat suruh mereka masuk dalam syurga. Budak-budak ni tak mau masuk dalam syurga. Pakat duk teriak tak mau masuk dalam syurga. Jibril kata pergi jumpa Allah Ta'ala, ya Allah, saya dah pesan kat budak-budak suruh masuk dalam syurga, mereka tak mau ya Allah. Tuhan kata apa kepada Jibril? Pasal apa mereka tak mau? Sedangkan Tuhan tahu pasal apa budak tu tak mau. Jibril kata, ya Allah, mereka takkan masuk ke dalam syurga melainkan mereka tarik tangan kedua ibu bapa mereka untuk masuk sekali dalam syurga. Tuan-tuan, ya Allah, nampak tak? Sebab tu kalau anak kita meninggal waktu kecil, redha lah tuan-tuan. Pasal apa? Kita fikir satu benda ya, anak aku tengah duk melambai aku ketika mana di syurga sekarang ni. Anak kita duk melambai kita, anak kita kecil duk lambai kita, cucu kita duk lambai kita. Redha lah tuan-tuan. Bila ada meninggal kita abang, kata sabar banyak-banyak lah, anak hang duduk di syurga. Hang boleh sabar lah, tak apalah, anak hang 30 orang 30 orang anak kau ni. Aku baru nak dapat seorang, hantar lah, tu pun banyak bomoh aku pergi jumpa dah, dia kata. Semua benda dah aku makan dah, dia kata. Buah zuriat pun aku makan, lepas tu kembang semangkuk pun aku dah makan, dengan mangkuk-mangkuk aku telan. Hang tahu tak, bini aku beranak, anak aku keluar seminggu meninggal, hang tahu tak. Hang boleh lah kata macam tu, anak hang ramai. Dia kata kat kita aku tu, agak-agak tu nak kata apa? Tarik dah boboh sedih nak ambil bagi ke hang. Aku nak bagi sabar. Dia buat leceh pula aku ni. Hang tak dengar ke ustaz duk kata macam tu? Mana aku nak tahu, aku tak pernah pi. Sungguhlah tak pernah pi. Patutlah pun. Boleh tak nak? Dan lagi sabda Nabi SAW bahawa sesungguhnya kanak-kanak yang kecil itu, ni dia main cerita dia sebut tadi ni, budak-budak kecil duduk dalam syurga ni, depa duk main dalam syurga. Budak-budak nak buat apa lagi dalam syurga? Duk main lah. Yatufu alaihi, makna depa ni duk lari rata dalam syurga ni kan, budak-budak. Maka dikatakan baginya, masuklah engkau ke dalam syurga. Jibril pergi kata kat budak-budak tu, pergi masuk dalam syurga tu, duk lari mai keluar buat apa ni? Maka berhenti ia di atas pintu syurga. Budak-budak tu pun pakat lari, semua berhenti dekat pintu syurga. Maka bernaunglah ia di sana, padahalnya ia marah yang amat sangat kan. Budak-budak ni berhenti bebai, tak mau masuk dalam syurga ni. Dan berkata ia, tiada aku mau masuk ke dalam syurga. Budak tu pula kata, ni pakcik rel lah Jibril kan, takkan panggil pakcik jeep kot kan, jeep lain macam ni pakcik rel dia panggil aku tu lah kan, tuan-tuan kan. Kami tak mau masuk, duk paksa kami masuk apa-apa. Jibril kata masuklah, Tuhan suruh masuk. Dia kata tak mau masuk, melainkan dia kata kami akan masuk, melainkan kedua ibu bapakku serta dengan aku akan masuk. Tapi aku nak masuk dengan mak dan ayah aku duk cari, mereka tak jumpa gila ni dalam syurga, mereka tak ada. Wahai Jibril, tak ada mereka ni. Anak-anak kata macam tu. Nampak tuan-tuan, maknanya anak-anak kecil itu dia menunggu di pintu syurga. Dan dikatakan akan malaikat yang menunggu pintu syurga itu, masukkanlah oleh kamu akan kedua ibu bapanya itu sertanya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan malaikat belum kata apa, tak apalah kalau macam tu hangpa pergi cari mak pak hangpa duk tang mana, lepas tu tarik depa masuk ke dalam syurga Allah taala. Depa pun cari duk tengok duk kena bakar lah api neraka dah. Kan mereka pun panggil ayah, kita tengok ayah anak, dia pun tarik tangan pak dia, tarik masuk dalam syurga. Mak duk tang mana, mak duk kena bakar teruk dah tu, dia pun suar tangan, tarik tangan mak dia masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, redhalah dengan apa yang Allah Ta'ala ambil daripada diri kita ni. Jangan kita duk bertikai Tuhan. Saya faham tuan-tuan macam mana keadaan kita faham, tapi Allah Ta'ala lebih menyayangi. Pegang tentu sudah, kalau Tuhan sayang kepada kita dan kita rela melepaskan kesayangan Allah Ta'ala, sudah pastilah balasan yang terbaik yang akan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan lagi sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Barang siapa yang ada baginya seorang anak perempuan, dia main cerita pula siapa yang ramai anak perempuan ni kan. Sebab apa? Orang perempuan ni kadang-kadang dia ketegang dia tu lebih daripada orang lelaki lagi. Boleh faham tuan sekalian? Anak perempuan ni kalau dia ketegang, habis tak boleh nak buat apa kan. Baik, macam mana cerita dia tentang anak perempuan ni, kita akan cerita pada bulan depan insya-Allah. Bila ada anak perempuan ramai, ada orang yang ditakdirkan ni anak dia 7 orang semua perempuan tuan sekalian. Hak lelaki tak ada langsung kan. Dia pun tak larat jumpa doktor. Doktor, saya teringin anak lelaki. Doktor kata kalau teringin dengan anak lelaki ni, makan pokok pisang. Pokok pisang, bukan buah pisang. Makan pokok pisang bagi banyak-banyak. Dia ni telan pokok pisang sekali dengan jantung pisang dia telan.
Kan? Lepas tu tengok bini dia lagu, dia buat muka pucat pasal apa? Nak beranak apa? Nak beranak pula. Beranak perempuan juga. Tuan-tuan, ada jenis macam tu. Kan? Hak orang teringin ni, dia adalah ni, orang kata apa lah ni, orang kata alat canggih lah ni. Dia boleh. Kalau dia nak anak perempuan macam mana, dia nak anak lelaki macam mana, dia nak anak kembar macam mana. Dia boleh buat tuan sekalian. Cuma nak anak Donald Trump yang tu tak boleh bawa keluar. Kan? Dia teringin nak buat keluar Donald Trump. Seronok kita anak presiden kan. Tak boleh. Tapi boleh. Kalau kita nak anak lelaki, macam mana cara dia? Nak anak perempuan, macam mana cara dia? Nak anak kembar, macam mana cara dia? Boleh tuan sekalian. Daripada segi pemakanan apa semua. Saya perempuan saya ada baca tang mana atau dia pun suruh saya buat lagu tu. Saya kata cukup lah, kita dah ada kembang bunga apa? Karang bunga dah cukup lah kata. Kan yang tu lah saja tak melawak dengan dia. Nak anak lelaki perempuan ni mudah. Kena tukang cari bini seorang dia kata aku tu mudah kan, tapi kita pun tak nak berani walaupun nampak ganang. Baik, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Tuan-tuan tanda dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bulan hadapan kita akan cerita dengan lebih detail lagi macam mana kalau ada anak perempuan dan kita sabar banyak-banyak di atas anak perempuan kita kalau kita dah mula ajak dah. Tuan-tuan, bila anak perempuan kita ni mau kepada agama, didik betul-betul. Anak perempuan kita hak kecil ni, dia balik-balik dia kata tok, atau dia kata ayah, tadi Cik P dengan Tok Wan pergi masjid, lepas tu tengok ada tok-tok sana tu, tengok dia pakai kelumbung, cik nak pakai boleh dah? Ayah nak kata apa? Tosahlah, adik kecil lagi panas. Tuan-tuan, buat perkataan tu, buang perkataan tu. Dia mau pakai tudung, buh tudung bagi kat dia. Kan, kita pun bubuh tudung, pak kita main, dia sepak kita. Pasal apa ya sepak saya buh kat anak saya pakai tudung? Anak ang jantan hang tahu dah. Apalah. Silap lain rupanya. Kan, hak tu kita yang tak apa nak cerdik. Okey, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.